Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Selamat petang teman-teman penonton-penonton, para ibu, para bapa sekalian, kerana setia mengikuti perkongsian Kak Suzy. Hari ini kita sembang-sembang tentang emas. Minta maaf semalam tak sempat nak buat live kerana ada beberapa kekangan pekerjaan sedikit. Jadi terima kasih kerana mengikuti perkongsian Kak Suzy. Kak Suzy, ya, hai Daddy Cat. Tak balik kerja lagi ke? Dah balik kerja? Ke dekat gym? Hari ni hari ni Kak Suzy kat luar hari ni kerana sebenarnya ni pergi dekat Dobi ada lagi beberapa baju yang balik Switzerland tak basuh. Banyak sangat kat rumah letih tunggu Jadi hari ni Kak Suzy pergi Dobi. So sebelah Dobi ni ada kedai makan. So kita lepak-lepak dulu. Dengar tak suara Kak Suzy clear? Dengar clear tak suara Kak Suzy? Tadi kedai ni kosong. Kedai ni kosong. So bila Kak Suzy duduk, Kak semua set up nak buat live, tiba-tiba penuh pula kedai ni. Dengan pakcik-makcik kat belakang ni, dengan kat depan saya ni ada suami dengan anaknya apa benda, dengan ada orang Grabnya datang ambilnya. Pelaris tu lah, Alhamdulillah. Sebab sebelum tadi dah tengok dah ni nak buat dekat Dobi kan, bising Dobi tu pusing-pusing. Kita pergi kedai sebelah, kita ni kosong tadi tau. Ikut pula kita set up ni, Masya Allah. Lah tu pelaris, boleh lah sambil-sambil beli kerupuk dia. Nak makan lah kerupuk kan. Sambil-sambil tu kita sembang tentang perkongsian emas. Sembang emas alang-alang tuan-puan. Jadi Kak Suzy pun menggunakan masa ni sebaik mungkin untuk membuat perkongsian. Jadi suka untuk Kak Suzy beritahu lately kalau tuan-puan perasan terdapat banyak sekarang syarikat-syarikat mengeluarkan emas berbentuk gold bar. Betul tak? Perasan tak? Kat sini Kak Suzy tak ada nak menuduh sesiapa, tak ada nak orang kata nak tutup periuk nasi orang ke apa, tak ada. Hai Cik Yasin. Terima kasih Cik Yasin. Cik Yasin ni setia bagi saya bagi saya love kat kepala saya ni. Terima kasih. So, lately ni kalau tuan-tuan lihat terdapat banyak sangat syarikat-syarikat mengeluarkan emas edisi gold bar. Kak Suzy tak kisah kalau tuan-puan nak beli, tak ada masalah. Teruskan sebab janji yang penting tuan-puan menyimpan emas. Cuma kat sini suka untuk Kak Suzy pesan kepada tuan-puan, pastikan tuan-puan membeli emas yang kredibilitinya tinggi. Kenapa? Yang ini Kak Suzy tekankan dari sudut harga tu apa Kak Suzy tak kisahlah, sebab suka hatilah tuan-puan nak beli yang macam-macam mana. Yang pertama kat sini Kak Suzy nak tuan-puan pastikan tak kisah beli dari tempat lain. Kak Suzy tak adalah nak paksa tuan-puan beli dengan public gold je, tak. Sebab kemungkinan besar tuan-puan pun suka dari syarikat lain, suka design syarikat lain. Amboi Syasyuk, terima kasih Syasyuk. So Kak Suzy nak tuan-puan kena lihat sudut yang ke depan. Kerana ini adalah sepanjang pengalaman Kak Suzy sebagai seorang pembimbing dan pendidik emas, suka untuk Kak Suzy nasihatkan kepada tuan-puan memberi ilmu yang betul, di mana tuan-puan apa mission tuan-puan beli emas. Tuan-puan kena faham apa matlamat tuan-puan beli emas. Salah satu biasanya matlamat kita membeli emas adalah di masa depan kita nak gunakan duit daripada emas yang kita beli tu. Betul tak? Nak guna apa? Nak guna pastilah ialah kita terdesak sebagai dana kecemasan, ataupun tuan-puan nak realisasikan impian tuan-puan melalui emas. Dari sudut jual Kak Suzy tak ada question, sebab walaupun tuan-puan beli emas dari jenama lain, sebenarnya tuan-puan boleh jual ke public gold. Tak ada masalah, public gold akan terima walaupun harga dia sedikit tinggi daripada emas public gold. Maksudnya kurang sikit lah.
Tuan kalau jual balik ke Public Gold akan bagi spread tinggi sikit. Jadi tuan akan dapat rendah sikit daripada emas Public Gold. Tak ada masalah. At least tuan boleh jual. Cuma dari satu sudut yang lain lah. Contohlah, tuan kata tuan tak nak jual emas tersebut. Tapi tuan nak pergi gadai. Sebab ada orang dia sayang emas dia. Dia sayang emas dia dan dia nak pergi gadai. Jadi apabila untuk gadaian ni tuan, Kak Suzy alhamdulillah sangat mahir tentang ilmu gadaian ni. Jadi dari sudut pandangan Kak Suzy, pengalaman Kak Suzy, untuk tuan menggadai emas, hati-hati kerana tak semua tempat gadaian menerima semua emas yang dikeluarkan oleh mana-mana syarikat. Hati-hati. Kalau barang kemas tak ada masalah. Tak kisah dari syarikat mana-mana, barang kemas diterima. Okey, tak kisah tak kisah. As long as barang kemas tu dia tak ada permata. Barang permata atau batu-batu permata. Okey, dia akan diterima untuk gadaian. Tetapi kalau tuan membeli gold bar ataupun dinar, tuan kena beli dari syarikat yang kredibilitinya diyakini dan juga diterima untuk ar-rahnun. Kalau tuan katakanlah tuan beli dari syarikat yang tiba-tiba baru muncul, dia buat gulpa dan dia jual pula, kadang tak adalah murah mana, tetapi tuan beli sebab berkenan dengan dia punya design. Kalau sekadar untuk simpanan, untuk masa depan, tak ada masalah. Tapi kalau tuan anggap itu sebagai macam satu pelaburan atau untuk merancang untuk akan datang, tuan nak pergi untuk gadai, untuk gadai, hati-hati sebab kemungkinan besar emas tersebut tidak diterima oleh beberapa agensi untuk gadaian. Jadi tuan kena payah pula pergi dekat syarikat A, agensi A, dia kata minta maaf, emas ni kami tak terima untuk gadaian. Okey, pergi dekat agensi B, agensi B pun cakap minta maaf, kami tak terima emas jenama ni untuk gadaian. Pergi agensi C, agensi pun kata sorry tuan, minta maaf, kami tak terima emas ni untuk gadaian. Tuan pula melopong, ini kan emas saya. Lepas tu gaduh-gaduh dengan pegawai tu. Gaduh sebab apa? Ini emas betul lah, you ambil lah, you cubalah, you test lah, you emas betul, saya beli dari syarikat syarikat dot. Takkanlah dijual saya emas tipu. Sekarang tuan, question dia bukan sebab emas ni tipu ke apa. Macam Kak Suci cakap tadi, kredibiliti syarikat. Lagilah pula kalau tuan beli dalam bentuk seal tu, dalam bentuk seal dari beberapa jenama syarikat, biasanya kalau untuk gadaian diorang akan buka. Jadi kalau buka, tuan dah beli emas cantik-cantik, buka, lepas tu tuan pun sedih lah, nangis bujuk kantil lah. Sebab emas tu dah dibuka dari sarung, jadi dah tak cantik lepas tu. Itu kalau diterima lah. Kalau diterima mungkin dia buka. Ataupun satu risiko lagi mungkin tak diterima. Tetapi tak mustahil ada juga agensi yang menerima, cuma tak banyak. Mungkin di lokasi di tempat lain dia akan terima, tetapi di lokasi tuan dia tak terima. Jadi risiko juga kat situ untuk tuan, betul tak? Sebab itu Kak suka untuk bas lori lalu. Suka untuk Kak Suzy beritahu kepada tuan, sebab itu pentingnya beli emas yang betul supaya tuan tidak rugi di kemudian hari. Tuan betul-betul emergency pada masa tu, tuan terdesak, tuan memang benar-benar nak pakai duit dan tuan rasa kita ada emas, jadi kita boleh gunakan emas kita. Lala tak boleh pergi gadai, tak boleh pergi jual. Jual pun ataupun tuan pergi jual, harga yang sangat rendah diambil, jadi rugi. Sebab itu tuan, Kak Suzy faham, tuan dah faham kena simpan emas. Malah syarikat-syarikat emas di luar sana, sama ada yang baru muncul ataupun yang lama dah ada, yang dah stabil kat Malaysia ni ke apa ke, mereka mengambil peluang ini untuk memperkenalkan produk-produk baru mereka berbentuk dalam gold bar. Jadi tuan sebagai pembeli, pastikan tuan menjadi pembeli yang bijak. Study sikit. Tu dari sudut produk. Yang kedua, Kak Suzy nak cakap dari sudut emas item jugalah.
Okey, tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli emas, pastikan sekurang-kurangnya saiz dia dalam 0.25 gram. Paling kecil lah beli. Jangan beli kecil dari 0.25 gram. Kenapa? Tuan-puan nak jual balik pun nanti tak mustahil tidak diterima. Rugi je tuan-puan. Tuan-puan beli, okey, macam baru-baru ni, minta maaf Kak Suzy cakap sangat heboh okey, baru-baru ni kerana Kak Suzy kan macam pergi Indonesia. Kat Indonesia memang emas jadi kecil-kecil ni memang dah sangat popular, iaitu dipanggil mini gold. So sekarang Kak Suzy nampak apa cakap ni, benda ni dah sampai Malaysia. Dulu Malaysia ni tak ada emas kecil-kecil dijual. So sekarang dah ada. Okey, tuan-puan bayangkan lah baru-baru ni, sebenarnya semalam baru Kak Suzy tengok ada satu syarikat di sini dipanggil baby gold. Baby gold pula. Okey, mini gold kat Indonesia, kat Malaysia baby gold. Okey, baby ke baby lah, tak kisah lah kan. Okey, sini Kak Suzy nak pesan sebagai seorang, saya panggil gold tai hidung. Saya rasa tai hidung dia dikit lagi besar lah pada dulu. Dia sebab 0.0025 gram. Salah. 0.002 gram. Syarikat PA kan? Saya tak nak sebut syarikat apa, kerana dia bukan dari satu syarikat je. Sebenarnya ada beberapa syarikat dah. Puan Suzy tumpang nak timba ilmu. Ya, boleh masuk. Nak tanya soalan pun masuk. Boleh tanya soalan. Jadi cuma sini Kak Suzy nak pesan sebagai seorang pembimbing dan pendidik emas. Serius Kak Suzy cakap bukan sebab bias Kak Suzy ni seorang leader dari public gold ke apa, tidak. Kak Suzy bercakap dari sudut seorang yang ada ilmu tentang emas. Kerana Kak Suzy dah lama dengan dalam simpanan emas ni, iaitu sejak tahun 2009 lagi. Jadi Kak Suzy rasa Kak Suzy perlu hadir di sini untuk memberitahu dan memaklumkan kepada tuan-puan. Nasihat Kak Suzy, kalau tuan-puan jumpa orang jual emas macam ni, kalau boleh jangan beli. Jangan beli. Kak Suzy sangat tengok, kesian sangat semalam ramai sangat orang membeli, di mana dia rasa wah murahnya emas, tak naklah beli dari syarikat biji tu. Emas dia sekali jual mahal, saya ni tak mampu nak beli mahal-mahal. Tuan-puan, dia memanglah jual murah. Tuan-puan bayangkanlah 0.02 gram. Okey. Buat gathering je lah. Buat ni je, share ni je. Tuan-puan bayangkanlah, kejap Kak Suzy tunjuk Ain tak bawa pen sebab dia dobi. 0.002 gram ni emas tersebut 0.002 gram ni, dan dijual berapa? RM30 untuk ada sekeping, ada 2 keping. Dia tengok promo. Lepas tu ada pula yang RM30 tu sekeping. Okey, katakanlah 0.002 gram ni dijual RM30. Tuan-puan rasa berapa harga segram ni? Siapa terer? Cuba kira. Terbalik pula. Dia terbalik. Okey. Dia jual 0.002 gram pada harga RM30. 2 keping RM60. Jadi berapakah harga 1 gram emas tersebut? Cuba kira. 1 gram jadi 15K. Tuan-puan, tak kisahlah, satu sudut syarikat tersebut untung. Okey, sudut yang lain, tuan-puan beli emas ni sebab sampai ada orang beli sampai 10 keping, 20 keping. Dia rasa RM30, okey, RM30. Lepas tu sekejap tu dia buat macam promo, siapa bayar RM30 dapat 2 keping. 0.02 gram. Ada orang sampai order lot tu 10 set. Okey, tuan-puan, 0.02 gram, tuan-puan tahu tak besar mana? Tai hidung tuan-puan pun lebih berat lagi daripada ni tau. Memang gambar tu dia macam tricky Dia buat bulat besar warna kuning, emasnya coek titik dekat tengah. Ini tuan-puan belilah 1000 keping sekalipun, tuan-puan akan mengalami satu kerugian yang besar. Tengok, 1 gram jadi 15K. Bulu mata pun berat 0.1 gram. Nampak? Okey? Hati-hati, jangan terjebak. Suka hatilah tuan-puan nak kata Kak Suzy jealous ke benda. Suka hati tuan-puan, saya tak rugi apa-apa. Saya cakap benda yang benar. Okey?
Jadi, dia kena beli 500 keping untuk dapat 1 gram. Ya, betul. Bayangkan 500 keping baru untuk dapat 1 gram. 30 kali 500 berapa? Tadilah. 15,000. Tuan, orang beli 1 gram baru harga RM382 je. Tuan kena bayar untuk emas yang tu sebanyak RM15,000. Siapa yang rugi kat sini? Tuan yang rugi. Itu satu dari sudut kerugian dari segi harga. Okay, kerugian yang kedua apa? Tuan ada emas macam ni, walaupun tuan ada kata 1000 keping, okay, 1000 keping dia akan jadi bersamaan dengan 1,500 lah untuk 1 gram. Lah, rasa macam mahal pula kan. Okay, 1,500 untuk 1 gram. Okay, katakanlah dia beli sampai 100 keping. Okay, 100 keping 0.2 gram. Dia kena beli 1000 keping baru dia dapat 2 gram kat sini kan. Betul tak? Okay, katakanlah dia cukup ada 1000 keping. Walaupun banyak setimbun depan ni. Tuan nak jual balik, tak laku. Public Gold, walaupun saya kata Public Gold membeli mana-mana jenama emas dari luar, tetapi Public Gold membeli paling minimum adalah dari 0.25 gram. Okey, ada orang dia ada emas 0.2 gram jenama luar juga, okey, tak laku. Public Gold tak nak beli, walaupun dia ada 10 keping, tak laku. Public Gold tak nak beli. Okey, jadi tuan-puan, Kak Lim kata harga standard 380 rugi 1,280. Ya, sebab itu Kak Suzy nak bagi tahu, atau kalau tuan-puan kenal sesiapa sahaja ke apa, okey, sesiapa sahaja, kalau boleh nasihatkan mereka nak beli emas, pastikan beli emas yang betul. Walaupun syarikat tu kata tak apa, tuan-puan nak jual balik, datanglah jual dengan kami. Dia ada cakap tak berapa harga dia ambil? Adakah tuan-puan kalau ada 1000 keping dia akan ambil pada harga 15,000? Tuan-puan tak. Dia akan ikut harga semasa. Harga semasa. Biasanya untuk orang jual balik, harga semasa satu hal. Spread lagi. Kalau tuan-puan beli 1 gram, 15,000 ke 1,500 pun mahal. Okey. Jual balik 380, katakanlah tolak spread. Katakanlah kecil dia buat 55%. Okey, baru dapat dalam 300, 5, 100,5 bagi 3, 315, 5, 3, 376, 3 dan 360, 350 ringgit. Dan 350 ringgit. Jual balik. Tuan-puan beli 1,500. Tuan-puan beli 15,000 segram. Rugi. Dan jangan BODO-kan diri. Okey, D-star-kan diri. Okey, tuan-puan otak bijak, ada kalkulator. Cuba ambil kalkulator, kira dulu. Jangan hanya sebab tengok ada orang jual emas RM20, ada orang jual emas RM30, ada orang jual emas RM10, terus rasa murah. Okey, terus rasa murah. Jangan. Kerana kalau tuan-puan D-star macam tu, tuan-puan memang D-star lah. Okey, diorang terpedaya emas tipu-tipu. Ya, betul. Jangan terpedaya. Ni. Okey, kali. Okey, ni kosong ni kan. Macam tadi lah. Bahagi 30 bahagi 0.002. 15,000. Ya, 15,000. Okey. So tuan-puan, jangan terjebak. Jangan terjebak. Okey, satu yang tuan-puan nampak harga dia mahal. 2, emas tersebut tak laku. Apa lagi nak masuk gadaian, memang tak pandai balik. 1 gram pun bank tak ambil. Public Gold masih ambil lagi kalau nak jual balik 1 gram. Public Gold tak ada masalah. Kan Kak Syed bagi tahu kalau tuan-puan ada emas jenama XYZ ke, jenama XXX ke, selain daripada jenama Public Gold ambil balik jenama dari syarikat luar. Tapi dengan syarat beratnya kurang lebih 0.25 gram dan ke atas. Kalau Public Gold ada emas sekarang dah ada 0.25 gram. Ada seseorang ada baru-baru ni ada pelanggan, dia berat emas tu 0.2 gram. Dia ada 10 keping.
public pun tak nak ambil. Dia pandailah dia pergi jual kat mana, public pun tak nak ambil. Lagilah pula orang ni beli 0.002. Saya mula je nak 0.02 gram. Sekarang saya tengok betul-betul. Betul lah. Okay, betul lah. Saya ada screenshot sebenarnya. Tapi tak apalah, saya tak nak tunjuk. Tuan-puan pergilah Google ni kat TikTok. Ada jadi hati-hati. Kalau tuan-puan ni rasa tuan-puan nak kaya pada masa akan datang, buatlah tindakan yang bijak. Walaupun nampak mahal 380 untuk tuan-puan beli 1 gram, tapi itulah harga hari ini. Harganya lebih murah. Kalau tuan-puan rasa itu harga mahal, RM20 tu harga murah, sebenarnya tuan-puan lah yang D-Star. Sebab tu Kak Sri kata, tuan-puan semua ada handphone kan? Sila buka apa? Buka kalkulator. Okay? Buka kalkulator. Okay. Kalau tadi kita kata 0.002 gram. Okay. Dia kena ada 500 keping untuk jadi 1 gram. Betul tak? Kan? 500 keping baru dia jadi 1 gram. So, kalau katakan harga dia tadi RM30 kali 500 keping. So, harga dia berapa? RM15,000. Ya, betul. Jadi, 0.002 gram, macam mana lah dia tak nak over. Sebab dia adalah, dia macam time apa dia panggil, fire sale lah. Ada masa sekejap dia buat fire sale. Siapa beli pada tempoh masa tu, dia beli dalam masa 5 ke 10 minit saja, dia offer. Siapa beli 2 keping 0.002 gram tu, kan dia macam ni, harga RM30 dapat 2 keping. Kalau bukan time fire sale, harga 1 keping saja RM30. Dia macam tu. Okey, Arano CBP je ambil 1 gram. Okey, sebenarnya Arano di KDE, okey, di KDE ataupun okey. Okey, dengar tak saya? Sambung balik tak? Okey, Arano CBP. Okey, sebenarnya ada Arano. Okey, sebenarnya ada Arano yang ambil 1 gram. It's okay lah, sebab tu Kak Sri kata, kalau nak beli paling minimum at least size 0.5 gram ataupun 0.5 gram ataupun 1 gram. Okey, sebab masih lagi ada Arano yang menerima untuk gadaian. Tapi jangan beli saiz yang kecil sangat, iaitu 0.002 gram. Hari tu skrin terbalik lagi. Yelah, sebab dia terkeluar tadi. Sorry. Okay. Sebab itu hari tu kan, ni RM30 kali 500 keping, harga RM15,000 untuk 1 gram. Masya Allah, patutlah syarikat tu sanggup jual. Dia bagi offer murah-murah sebab 1 gram RM15,000 buat tuan-puan dia dapat. Kos dia untuk pergi cetak tu berapa sen je. Okay? Lag je. Lag. Saya tak tahu kenapa lag. Mungkin betul lah. Sebab dia tiba-tiba dia putus. Laju tak? Okey. Terlanggar. Okey. Jadi sebenarnya tuan-puan, elakkan. Jadi kalau tuan-puan dah faham ilmu emas, elakkan membeli emas saya kecil-kecil ni. Kerana ianya merugikan tuan-puan. Kalau tuan-puan kata tuan-puan nak apa ni orang cakap, tuan-puan kata tuan-puan nak bagi hadiah. Kalau nak bagi hadiah pun, carilah barang lain yang bagi emas tu. Walaupun tuan-puan kata, wah, aku nak bagi emas ke hadiah orang, jangan. Kerana orang tu dapat pun benda tu tak bernilai. Lebih baik tuan-puan bagi dia, kan, kalau nak bagi hadiah kau tak laku, sama ada untuk jual balik ataupun untuk gadaian. Walaupun syarikat tersebut dia kata jangan risau, sebab dalam live tu saya tengok lah, dia kata dia akan terima balik sesiapa yang nak jual balik kepada dia. So bila tuan-puan terima balik untuk jual balik, dia akan ambil, kalau harga hari ni 380, okay, ketika tuan-puan nak jual balik tu, dia tak akan ambil harga RM15,000 ni segram. Dia akan kira ni harga ni. Kalau dia ambil tepat
harga ni pun tumpang rugi besar. Contohlah tumpang kata sekeping tu tumpang beli RM30. Agak-agak bila jual balik dengan harga semasa tumpang dapat berapa sen? Okay, cuba bagi RM30 kan tumpang beli. Kan, RM30 untuk ni 0.002 gram. Ini bagi 0.002 gram. Sekejap, Kak pun jadi confused. Macam mana aku nak RM30 salah 0.002 kali, dia kena kali lah kan. Katakanlah 380. Mau dapat banyak, kaya tuan, 76 sen. Ini harga semasa tau. Tuan beli berapa ringgit? RM30. Berapa keping? 500 keping. Tuan jual balik 76 sen untuk sekeping. Ini harga semasa, tak tolak lagi spread. Okay, jadi sebab tu tuan nak menyimpan emas kena ada ilmu. Okey, jangan tuan kata aku pandai-pandai sendiri saja, ataupun tak naklah dengar celoteh Kak Suzy ni, tak naklah tengok video Kak Suzy ni, apa benda tah dia berbeza. Okey, tuan taklah dengar sudah. Okey, tak apa. Kalau tuan tak nak mengekalkan Vista tuan, pergilah. Kak Suzy tak kecil hati pun, tak kisah pun, tak mengganggu pun duit poket Kak Suzy. Okey? Tapi tak salah kalau tuan ambil decision pendekatan andai kata dah terbeli. Okey, dah terbeli. Lepas ni jangan beli lagi. Cukuplah itu sekadar orang panggil yuran ke apa? Yuran ke BODO han anda. Itu kita panggil. Kenapa yuran ke BODO han anda? Kerana ialah orang beli RM380 untuk 1 gram, tuan-puan RM30 untuk 0.002 gram. Jadi RM15,000 segram. 97% lebih mahal. Ya, betul. Rugi sangat. Jadi sebab itu tuan-puan jangan kerana hanya tuan-puan rasa ramai orang beli emas sekarang, jom kita beli. Tuan-puan ambil tangkap muat sahaja mana-mana orang yang jual emas. No, jangan. Sebab dalam industri emas ni dia ada permainan dia sendiri juga, dari sudut syarikat-syarikat, dari sudut kredibiliti syarikat. Malah emas-emas yang dikeluarkan tu juga ada nilai, dari sudut nilai macam mana dikira dan tidak dikira. Janganlah tuan-tuan kata, ni saya beli dari syarikat yang diyakini lah. Dan tuan-tuan ingat hari ni tuan-tuan beli emas ni 0.002 gram ni. Okey, tuan-tuan beli emas ni. Okey, syarikat ni kata kalau nak jual balik, dia pun cakap lah dalam live semalam kalau nak jual balik boleh jual balik kepada kami, boleh jual balik pada kami. Tuan-tuan, agak-agak lah dia dah jual, katakanlah tadi 1 gram RM15,000 kan. Katakanlah dia RM15,000, dia berjaya jual 100 gram, dia dah untung 1.5. Okay. 1.5 juta kecil ke banyak tuan-tuan? Okay. Ataupun dia berjaya jual katakanlah tadi kalau 500 pieces, okay, 30 kali 500 pieces bermakna dia dapat ni RM15,000. Okay, kalau dijual 5,000 pieces dia dapat RM150,000. Katakanlah dia jual 50,000 pieces, dia berjaya dapat 1.5 juta. Kalau dia berjaya menjual katakanlah 500,000 pieces, dia dah dapat 15 juta. Contohlah, okeylah, ramai orang BODO, ramai Dista di sana beli sampai 500,000 keping. Okey, dengar permainan syarikat syarikat yang nak scam tuan-tuan. Bila dia dah dapat keuntungan macam ni, dia boleh isytihar, minta maaf, kami dah tutup syarikat. Dah dapat 15 juta. Legal tak legal? Ini legal. Sebab tuan-puan Dista membeli produk dia. Produk dia terjual sehingga 500,000. Tak payah tunggu 1 juta lah. 500,000 keping.
dia dah dapat 15 juta. Okey, kalau dia tak berjaya dapat 500,000 keping, dia jual 50,000 keping saja, dia dah dapat 1.5 juta. Katakanlah dia target ni dalam masa 3 bulan dia jual 1.5 juta 3 bulan, tuan-puan, besar tau. Untung besar. Okey, dia boleh tak announce tutup syarikat? Boleh. Tapi andai kata pokok lah lepas ni dia buat, hari tu katakanlah semalam dia buat warna hijau, bulan depan dia buat warna merah pula, contoh, adalah design-design baru keluar, dia target 500,000 pieces terjual. So dia dah untung 15 juta. Katalah gedebak-gedebuk untuk pergi print, pergi cetak tu apa semua kan, habislah 2 juta, 3 juta, 15 juta, 2 juta, 3 juta pun banyak tu. 500,000 untuk ni, 500,000 keping untuk 0.002 gram. Berapa ni baru sebenarnya? Baru 1,000 gram, iaitu 1 kilo. 1 kilo sahaja dia sediakan modal emas. 1 kilo baru berapa modal, tuan-puan? Katakanlah 400,000. 15 juta. Tolak 400,000 harga modal. Okey, nampak dia untung lagi 14.6 juta. Okey, gedebak-gedebuk kos apa semua katakanlah 600,000. So 14 juta. 14 juta satu-satu syarikat untung. Dan dia boleh isytihar, minta maaf, syarikat kami dah tidak boleh beroperasi lagi kerana alasan sekian. Kami tidak dapat lagi nak ada masalah pengurusan lah, apalah, gedebak-gedebuk. Dia dah untung 14 juta, tuan-puan. Tuan-puan ni dah beli kan emas dia tadi kan, dia kata boleh jual balik kan. Tuan-puan pun melopong, hanya aku nak jual, mana emas aku? Tadi dia cakap siapa nak jual emas yang dijual tadi 0.002 gram boleh jual balik kat syarikat dia. Sebab kalau public go tak nak ambil, syarikat-syarikat lain pun tak nak ambil. Sebab emas tu kecil sangat, tuan-puan, timbang pun tak dapat. Angin je sak. Okey, pergi timbang tak boleh nak baca. Okey, terlalu ringan. Okey, so pun tak boleh nak baca dan tuan-puan akan jual balik pada harga yang rendah. Jadi nampak, apabila syarikat tersebut dia dah untung banyak ni, dia boleh isytihar tutup, tuan-puan. Senang je syarikat dia nak tutup. Lari lah, pergilah Joli. Pergi Switzerland hari tu, duduk setahun. 14 juta duit. Nampak modus operandi untuk scam orang. Kenapa Kak Suzy boleh cerita macam ni? Janganlah dia orang cari Kak Suzy lepas ni. Kerana Kak Suzy pernah bersembang dengan seseorang yang bekerja di syarikat scammer. Okay? Dia cerita semua dia punya gerak kerja, berapa dia orang punya target. Biasanya syarikat-syarikat ni dia tak ada target lama. Kalau tuan-puan terperasan, dia baru muncul kan syarikat ni. Tuan-puan tengoklah, lebih 6 bulan syarikat ni takkan ada. Biasa. Ataupun habis lama pun setahun. Lepas tu, tak ada. Tak apalah dia cakap, minta maaf syarikat kami tutup. Dia dah dapat duit, tuan-puan. Modus operasi dia adalah nak dapat duit. Memanglah ada produk sikit dia keluar, modal sikit. Tapi at the end dia dapat duit banyak ni. Okay, 14 juta. 14 juta. Bukan satu amount yang kecil. Dia hanya modal 1 kilo emas saja. Beli 400,000. Buatlah kos operasi apa semua. Kalau beli emas dari public go lagi lah murah. Bayar kilang, bayar buat lab. Benda sikit kan. Komisen orang katalah gedebak-gedebuk 600,000 okay dia bayar. 14 juta. Jadi saya harap tuan-puan faham ni. Jangan menghabiskan duit kita dengan membeli produk yang sampah, kita panggil. Walaupun tuan-puan kata, aku ada emas, ni setinggi ni, 500 keping. 500 keping baru 1 gram. Tak payah susah-susah. Produk public tu tak payah banyak tu. Cairkan mereka. Kita letak ni yang seluar tu lain tiba-tiba tak. Okay, sekejap Kak Suzy tengok ada tak emas dalam beg ni. Tak bawa lah emas hari ni sebab bawa handbag lain. Okay, tak ada emas. Okay, jadi tuan-puan, tak apa, Kak Suzy harap tuan-puan faham. Okay, satu lagi Kak Suzy ingat.
ada juga lately ni ada orang menjual yang kepingan duit emas. Ada nampak tak? Kepingan duit emas. Yang dia kata, wah ini kepingan duit emas, beli harga RM20. Nilai dia 100 dia tulis situ. Okey, duit emas. Okay, tuan-puan, itu sekadar kepingan kertas emas. Tuan-puan tak boleh nak gadai balik. Tak boleh nak jual balik. Kalau tuan-puan jual balik hanya kepada kolektor saja. Kak Suzy hari tu ada dapat sekeping. Tapi Kak Suzy lupa Kak Suzy letak mana. Nanti Kak Suzy cari balik. Sebenarnya Kak Suzy dapat free. Tahu tak Kak Suzy dapat free dari mana? Kak Suzy beli cat. Nak cat rumah. Masa tu nak cat rumah mak kat kampung. Okey. Kak Suzy beli cat. Masa tu pembelian lebih 100. Kedai Cina tu bagi duit tu. Dia kata ini ampau. Masa tu nak raya puasa hari tu lah. Okay, Kak Suzy dengan kakak. So, bila Kak Suzy beli lebih 200, Kak Suzy minta lagi sekeping. Sebab kakak satu, Kak Suzy satu. Tu dapat 2 keping. Duit keping emas. So, Kak Suzy nampak benda tu sangat aktif juga dijual sekarang. Jadi, tuan-puan macam ni. Kalau tuan-puan betul nak beli, belilah 1 atau 2 keping saja untuk kenang-kenangan. Okey? Kerana duit tu tidak ada nilai. Tak ada. Tuan terdesak nak gadai, tak ada nilai. Tuan terdesak nak jual balik, tak ada nilai juga. Tak ada. Okey? Jadi tuan jangan beli banyak. Kalau betul lah rasa cantik je dapat duit emas, duit RM10, duit RM50, duit RM100, adalah beberapa kepingan duit Jadi tuan tak payah beli banyak. Tak payah rasa ni aku kumpul banyak-banyak nanti nilai ni akan meningkat. Jangan tertipu. Jangan jadi D-star. Tuan kena jadilah seorang yang cerdik, pandai. Okey? Jadi itu adalah antara pesanan Kak Suzy untuk tuan supaya tuan semakin bijak, semakin pandai dalam simpanan emas, terutamanya dalam keuangan tuan. Tuan, kita ni bekerja susah payah setiap hari pergi kerja dari pukul 7 pagi sampai 6 petang. Meredah jam lagi. Okey, balik berpeluh, penat. So jangan habiskan duit kita kepada pembelian benda-benda yang sampah. Kak Suzy suka istilahkan pembelian sampah kerana dia tidak bernilai di masa depan. Jadi, hati-hati, jaga portfolio kewangan masing-masing, jaga duit kita yang keluar masuk setiap hari ataupun setiap bulan. Kerana tuan penat bekerja, betul tak? Penat, kadang-kadang balik nak main dengan anak-anak pun tak ada masa. Kadang-kadang untuk diri sendiri pun tak ada masa. Untuk me time diri sendiri pun tak ada masa. Lagilah pula tuan sebab ada rasa tanggungjawab. Anak-anak ramai, isteri kat rumah, nak bagi makan pakai. Sekarang budak-budak kena pergi sekolah. Okey lah. Okey, nanti budak-budak sekolah, tahun depan budak nak buka sekolah lagi. Tengah dah fikir dah ni. Baju sekolah anak, iuran sekolah, buku-buku, apa benda semua. So sekarang dah tuan dah rancang nak beli untuk pembelian anak-anak buka sekolah nanti. Kan? Jadi ingat, jangan kerana tuan rasa nak cepat kaya, tuan membeli produk-produk sampah ni. Jangan. Tuan fikir, betul dah ni simpan emas. Sedangkan tuan menyimpan emas yang salah. Cara tak langsung tuan dalam kerugian. Jadi ada lagi tak soalan untuk tanya? Saya bagi lebih kurang 5 minit lagi. Okey, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya kat Suzy. Untung atas angin modal 3% je. Ya betul, untung atas angin. So itulah modus operasi. Sekarang dia orang tak buat scam dah. Scam beli 1 gram dapat 10 gram. Beli 10 gram dapat 100 gram. Tak dah, orang dah tak percaya dah sekarang. So sekarang dia jual beli 0.002 gram dapat emas. Kan Kak Suzy cakap beli emas dapat emas. Ni tuan dapat emas juga 0.02 gram. Tapi harga RM30. Kena B-star, D-star diorang juga. Ish. Okey? Jadi tuan hati-hati. Jangan terjebak dengan B-star, D-star diorang. Diorang memang untung. Tuan yang rugi. Duit siapa? Duit tuan. Kalau tuan rasa Kak Suzy ni, dongki lah Kak Suzy ni orang nak jual produk tu. Dia lah. Dah, Kak Suzy tak rugi. Kak Suzy tak dengki pun. Kak Suzy selaku seorang pembimbing dan pendidik emas yang faham tentang ilmu emas, Kak Suzy hanya berkongsi ilmu.
Tuan nak dengar, tuan buat, tuan akan dapat manfaatnya. Tuan dengar, tuan rasa Kak Suzy ni jealous, Kak Suzy ni macam menyakitkan hati tuan, tak apa, tak payah dengar. Pergilah beli 500 keping. Pergi beli. Kak Suzy tak marah pun. Okey? Pergi beli sebab tu duit tuan, bukan duit Kak Suzy pun. Kak Suzy larang pun tuan kata Kak Suzy tak apa. Saya ada 15 juta ni duit ni. Okey? Tak apa, biar pakai. Kak Suzy tak marah pun, tak kisah. Duit tuan. Duit tuan. Mau pakai je lah. Tuan tak tahu benda kan, nak beli kan. Duit banyak sangat. Pergi beli. Boleh je, tak ada hal. Okey. Tu duit tuan, bukan duit Kak Suzy lah. Tuan guna duit Kak Suzy marah lah. Ini duit tuan. Pakai. Okey. Jadi itu sahaja tuan. Kak Suzy pun lagi tengok kain Kak Suzy. Nak siap dah tu. Okey, nak balik ni pula sesi melipat kain. Aduh, ni lah nak macam mana. Bersara dengan bergaya cara Kak Suzy. Hari sekarang orang baru sibuk-sibuk nak apa, balik kerja kan. Kita baru lagi dobi. Ya, dah nak end dah. Kat sejam dah saya live. Saya live tadi dekat Pun 6 sebab sekarang saya berada di kedai Pupuk Lekor. Sebenarnya sebelah kedai Dobi. Saya pergi Dobi ni mendobi baju. Letih sangat basuh sikit habis balik dari Switzerland ni. Okey, kita gedebak terus hantar. Terus 3 mesin naik. Senang. Dah nak end live dah. Okey, terima kasih untuk sharing hari ni sama-sama. Moga bermanfaat. Okey, kalau rasa terlepas, tak apa, pergi tengok balik sesi-sesi perkongsian saya di YouTube channel saya. Kat mana? Suzy Isa Channel. SUZIIISACHANNEL. Pergi tengok dekat YouTube. Dekat YouTube saya tu banyak perkongsian saya. Supaya tuan-puan dapat ilmu-ilmu. Kalau rasa ada terpias sikit, Kak Suzy ada kena tampar sikit, kena rotan sikit, okey, silalah mengaduh sendiri. Silalah betulkan balik. Sila betulkan balik cara tuan-puan belanja ataupun cara tuan-puan membeli emas. Supaya tuan-puan beli emas yang betul, tuan-puan mendapat keuntungan yang betul. Jangan nanti sebab Kak Suzy kata emas ni beli untung, tapi tuan-puan beli rugi. Sebab tuan-puan beli di emas yang salah, tempat yang salah, platform yang salah, produk yang salah dan juga syarikat yang salah. Jadi jangan kita memberi kekayaan kepada scammer-scammer di luar sana. Kerana Kak Suzy rasa ini adalah tanggungjawab Kak Suzy untuk membetulkan kefahaman tuan-puan di luar sana. Jadi kalau tuan-puan dah dengar perkongsian Kak Suzy ni, tuan-puan tahu ada kawan-kawan ke apa, cuba nasihati kawan-kawan. Malah kalau orang yang tengah buat live ke apa ke, cuba nak terangkan apa kat situ supaya orang ramai faham tentang pembelian emas yang betul. Kak Suzy pun tak faham lah kenapa lah dia orang-orang scammer ni kan nak scam orang. Tapi kita faham lah, itulah memang kerja dia, scam orang. Kan? Jadi kita nak buat kerja yang baik, kita nak tenang-tenang di masa akan datang kita. Jadi terus dia blok kita kan. Nampak sangat dia nak menipu. Tak apa, buat kau lain. Okey, apa-apa sahajalah Kak Suzy harap konsep ini bermanfaat. Kita jumpa lagi esok hari insya-Allah. Okey, bye-bye. Tak. Jumpa lagi esok hari. Thank you Kak Suzy. Here. Okay, bye.